Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur pagi. Alhamdulillah. Memasuki minggu yang baru, alhamdulillah pagi ni kita akan bersama-sama di muka surat 490. Alhamdulillah kita telah sampai ke muka surat ini dan kita akan sama-sama pada pagi ni insya-Allah untuk mentadabbur daripada surah Zukhruf ayat yang ke-11 sehingga ayat 22 insya-Allah. Alhamdulillah daripada dataran Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan insya-Allah. Moga-moga kita akan dapat ambil manfaat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya daripada perbincangan kita ataupun daripada tadabbur kita pada pagi ini. Insya-Allah hari ini beberapa perkara yang akan kita lihat daripada muka surat 490 ini ialah yang pertama tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kehebatannya, kekuasaannya yang diberikan kepada manusia dalam bentuk nikmat-nikmat perjalanan dan kemudian saranan Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang patut kita baca apabila kita dapat menaiki kenderaan. Perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan di dalam muka surat ini kepada kita semua, iaitu tentang apakah sikap yang dilakukan oleh manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang engkar, manusia-manusia yang tidak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini melakukan macam-macam tuduhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini ialah mereka menjadikan malaikat-malaikat itu, mengatakan malaikat-malaikat itu adalah perempuan dan kemudian membahagi-bahagikan, dikatakan bagi Allah itu adalah malaikat yang perempuan dan kemudian bagi mereka anak-anak lelaki. Jadi itulah di antara tuduhan-tuduhan yang sesat, yang jahat yang dilakukan oleh manusia. Manusia ni manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia hamba Allah, dia dijadikan oleh Allah, tapi dia mengata-ngatakan kepada Allah satu benda yang jahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan di dalam muka surat ini kepada kita semua, bagaimana kita akan lihatlah apakah yang disebutkan, apakah jawapan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini. Insya-Allah kita bersama-sama di muka surat 490 kita akan lihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa'ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am ma tarkabun. Sadaqallahul azim. Saya bacakan hari ini dua ayat, iaitu ayat ke-11 dan juga ayat yang ke-12 daripada surah Zukhruf ini. Apakah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata, wallazi nazzala minas sama', dan dia Allah yang telah menurunkan daripada langit ni, daripada langit ma'an, hujan. Jadi di sini bukan berkaitan dengan Allah Taala dulu di mana dan sebagainya, tetapi Allah Taala nak ceritakan bahawa diturunkan hujan daripada langit. Apa? Dia tak sebutkan perkataan hujan, disebutkan ma', air. Jadi kita lihatlah bagaimana hujan ni boleh turun. Hujan boleh turun, air yang banyak boleh turun daripada langit. Jadi manusia telah membuat kajian dah, dikatakan awan kalkulus, awan ni macam-macam lah awan-awan bentuk-bentuk awan atas dunia ni kan, awan ni menurunkan hujan, awan tidak menurunkan hujan. Tetapi kita lihat kan, semua atas dunia ni ada lautan, tempat-tempat ada lautan, kemudian ada awan, ada panas, tapi setengah tempat mendapat air, setengah tempat tak mendapat air. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan pada kita, nak minta kita supaya kita fikir, iaitu apa kan, kenapa tempat ni ada hujan, kenapa tempat ni tak ada hujan, kenapa ketika ni tak ada hujan, kenapa ketika tu tak ada hujan, ketika ini, ketika itu, ketika ada waktu ada hujan, ada waktu tak ada hujan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak tegaskan di sini bahawa yang menurunkan hujan, yang mengetahui banyak mana hujan, manusia ni hanya boleh mengukur, manusia tak boleh menentukan. Kalau manusia nak hujan tak boleh. Manusia dah cipta macam-macam alat, nak sembuh sini, sembuh awan dan sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tak izinkan, dia tak akan jadikan hujan, tak akan turunkan air walau setitik. Jadi sebab itulah manusia ni sepatutnya ialah kena menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kena ertinya ialah kena merasai bahawa sebenarnya ini adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah manusia kena sepatutnya mestilah bersyukur apabila mendapat air daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini banyak tak air yang diturunkan, banyak sikit, itu semua adalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan biqadarin. Biqadarin artinya ialah dengan kadar. Kadar apa? Disebutkan oleh tafsir Jalalain, kata dengan kadar hajat yang diperlukan oleh manusia. Lihat ada manusia yang mana Allah Ta'ala beri banyak airnya, tapi ada yang beri sikit. Air hujan ni air special, air special, air yang tawar, air yang apa kan. Sebab apa? Kita kata tak apa, kita ada sungai. Tak, sungai tak akan terjadi kalau tak ada hujan. Air hujan itulah yang menjadikan ianya berkumpul di bukit-bukit sana, kemudian dia turun menjadi sungai. Kalau tak ada hujan, tak akan ada sungai. Kalau tak ada sungai, tak ada kolam. Jadi ertinya sini semua laut, semua air ini akan jadi laut yang masin, yang tak boleh diminum oleh manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan air ini dengan kadar yang diperlukan oleh manusia. Walaupun kita lihat kata ada tempat banjir, ada tempat kering, ya. Tapi bila kita balancekan semuanya, dia akan jadi balance. Cuma kenapa? Bagaimana ada sikit ada banyak, itu Allah Ta'ala punya kuasa, Allah Ta'ala punya alim, dia yang mengetahui kenapa diturunkan sini banyak, kenapa diturunkan sikit. Tetapi manusia tetap akan dapat hidup secara keseluruhan, kita katakan secara keseluruhannya, bukan seorang individu ataupun dua individu yang mungkin mati kehausan di padang pasir dan sebagainya, itu kita tak cerita, tapi dia secara keseluruhannya perseimbangan tu berlaku. Jadi biqadarin, kemudian fa'ansyarna bihi baldatan maita. Dengan hujan tu Allah Ta'ala kata dia menghidupkan bumi yang mati. Jadi maknanya kat sini kan, manusia perlukan hujan. Tak kiralah mungkin kita kata manusia ni akan gunakan enjin untuk pam air yang pun naikkan, tapi sebenarnya kalau tak ada air nak pam apa? Jadi pam itu adalah untuk hanya menaikkan, menguruskan air yang telah ada, bukan mewujudkan air yang tidak ada. Kita kata pam daripada dalam tanah. Pam daripada tanah kalau Allah Ta'ala jadikan air di dalam tanah. Kalau air tak ada dalam tanah, nak ambil daripada mana? Kalau telaga kering, nak ambil daripada mana? Jadi sebab itulah manusia ni sepatutnya ialah ingat. Tetapi Allah Subhanahu Ta'ala sebutkan benda ni supaya manusia ni berfikir. Supaya apa? Allah Ta'ala nak sebutkan satu perkara yang lebih besar lagi daripada air ni, iaitu apa? Wa kazalika tukhrajun. Allah nak katakan, nanti macam itulah kamu akan dikeluarkan daripada perut bumi. Kata ulama tafsir, dia katakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pasal air itu menumbuhkan tanaman, itu dia gunakan perkataan insyar, fa'ansyarna. Tetapi apabila manusia dibangkitkan daripada kubur, disebutkan tukhrajun, dikeluarkan. Mana lebih susah? Ansyarna ke nak hidupkan satu benda yang tak ada dengan mengeluarkan satu benda yang dah ada? Mengeluarkan lebih mudah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, perkataan, penggunaan perkataan tu dikeluarkan dengan dihidupkan, ditumbuhkan. Sebenarnya tumbuh tu lebih susah lagi. Kalau dah tumbuh tu lebih susah, melahirkan apa yang dah ada dalam perut bumi ni, maka itu lebih mudah. Maka nak beritahu kepada manusia semua, sebenarnya bukan nak cerita pasal tumbuhan tu, bukan nak cerita pasal saintifik dan sebagainya, itu adalah satu part yang lain. Tapi yang lebih penting ni, manusia kena sedar bahawa dia akan dibangkitkan kembali selepas daripada dia mati. Itu yang lebih penting di dalam ayat Al-Quran di sini. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata wallazi khalaqal azwaja kullaha, dan kemudian Allah kata dia menjadikan azwaj. Azwaj tu kalau kita terjemahkan berpasang-pasangan lah. Dalam setengah terjemahan Quran dia kata berpasang-pasangan, tetapi di dalam tafsir jalan lain dia sebut ialah al-anwa, al-ajnas, iaitu Allah Ta'ala jadikan tu bermacam-macam jenis, al-mukhtalifah, maknanya jenis-jenis yang banyak, yang berbeza-beza. Jadi kalau kita katakan ada siput, ada burung, ada ikan, ada monyet dan sebagainya kan. Jadi berbagai-bagai jenis. Itu binatang yang kita nampak, yang kita tak nampak, yang tinggal di dalam hutan, yang duduk dalam tanah, cacing dan sebagainya kan. Macam-macam jenis lagi kan. Jadi erti sini lah pelbagai jenis. Jadi apabila kita lihat, contohlah katanya kita tengok sekarang, kita boleh tengok tak perlu menyelam dalam laut. Kita boleh tengok dalam YouTube, kita boleh tengok ikan di dalam laut yang dalam dan sebagainya. Kita tengok pelbagai jenis ikan yang tak pernah kita tengok. Yang kita tengoknya di pasar je kan.
ikan tamban, ikan apa yang kita boleh makan, ikan rumahan orang sini panggil, dan macam-macam jenis lagi tu, ikan kembung. Kita tengok itu bentuk-bentuk ikan, tapi di bawah lautan sana ikannya Masya Allah kan. Itu nak kata al-azwaj, azwaj bermacam-macam jenis. Allah Ta'ala menjadikan bermacam-macam jenis, kullaha, pada semua tu, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan dia telah jadikan nikmat yang ketiga, Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala kepada manusia, iaitu apa? Dia menjadikan, yang pertamanya al-fulk, tengok yang disebutkan tu kan, wa ja'ala lakum minal fulki, daripada kapal, wal an'ami, daripada binatang-binatang yang berkaki empat, ma tarkabun, yang boleh kamu gunakan untuk mengangkut barang-barang kamu, ma tarkabun, dan kamu menunggang dia. Jadi erti sini ialah Allah Ta'ala jadikan dua sini. Allah Ta'ala sebutkan dua, iaitu satu yang berjalan di laut, iaitu kapal al-fulk, dan satu yang berjalan di darat. Allah tak sebutlah yang berjalan di udara. Kalau sebut yang berjalan di udara, nanti pelik manusia kan. Manusia pada masa itu tak ada lagi kapal kan. Tetapi fulk kat sini yang berjalan di laut, maka boleh dipakai lagu yang berjalan udara. Sebab tu orang Melayu panggil kapal terbang. Dia asalnya kapal tapi dia boleh terbang. Jadi makna sini ialah dia juga adalah bentuk kapal, tapi sebenarnya boleh terbang di udara. Jadi semua ni yang penting sini ialah Allah Ta'ala jadikan itu untuk kita. Wa ja'ala lakum, untuk kamu kan. Apa kata kalau Allah Ta'ala tenggelamkan? Sebagaimana kita baca ayat sebelum daripada ni, apa kata kalau Allah Ta'ala jadikan kereta yang kita naik itu mati, binatang yang kita tunggang tu mati? Maknanya Allah Ta'ala berhak menjadikan. Enjin kereta, siapa yang boleh tentukan bahawa dia tak mati, dia mati? Siapa yang menentukan kita ni aksiden tak aksiden? Siapa yang menentukan kapal tenggelam ataupun tak tenggelam? Titanic yang kita sebut sebelum daripada ni, tahun 1912, bukan tenggelam, kapal yang paling hebat kan, bernilai berapa dah dikatakan, kalau nilai sekarang ialah 260 juta pound. Jadi maknanya sangat hebat tapi tenggelam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak izinkan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Kemudian litastawu ala zuhurihi. Allah Ta'ala jadikan semua tu supaya apa kan? Untuk memudahkan kamu tastawu, kamu menaikinya, kamu menetap di atasnya, kamu cantik-cantik duduk di atasnya kan. Dia tak tunggang langgang, tak jatuh kamu dan sebagainya. Naik kapal tak jatuh, kita naik kenderaan tak jatuh, kita naik kuda tak jatuh, naik unta tak jatuh. Eloknya duduk tastawu ala zuhurihi, di atasnya, di atas belakangnya lah kalau ikut terjemahan. Summa tazkuru ni'mata rabbikum. Sepatutnya apa? Bila kamu dah naik tu, kamu ingat nikmat Tuhan kamu Ni'mah rabbikum, ni'mata rabbikum. Sepatutnya kamu ingat. Jadi dua perkara kan. Kamu boleh naik tu, kita ingat Allah Ta'ala beri ni, kemudian kita ingat ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala katakan, iza stawaitum alaihi wa taqulu, dan kamu hendaklah katalah, sepatutnya kamu berkata, iaitu apa? Doa yang kita baca apabila nak naik kenderaan, iaitu apa? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maksud dia Maha suci Allah. Jadi sebab tu ingat kan, bukan hanya baca, tapi kita kena ingat nikmat Allah ni kenderaan kita ni. Jadi kita baca apa? Subhanallazi, Maha suci Allah yang telah sakhkhara lana hadza. Sakhkhara yang menundukkan maknanya menjadikan kuda tu tunduk pada manusia, menjadikan unta tu tunduk pada manusia, menjadikan gajah tu tunduk pada manusia, menjadikan kereta tunduk pada manusia, menjadikan motosikal tu tunduk pada kita. Tunduk pada kita apa? Kita start dia hidup. Kita pusing kiri, dia pergi kiri, kita pusing kanan, dia pergi kanan, kita brake, dia berhenti. Tu nampaklah dia punya sakhkhara lana tu kan, dia ikut perintah kita. Dia dengar cakap kita, sakhkhara lana haza, kita boleh tundukkan dia. Kemudian wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Muqrinin artinya muti'in, ataupun mutiqun. Dia minta maaf, bukan muti'in, mutiqun. Kita ni tak mampu nak kuasai benda tu kan. Wa ma kunna lahu mutiqun, gitu kan. Kami tak mampu nak kuasai dia kalau tidak kerana nikmat Engkau ya Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seterusnya Allah sebut sambungan lagi ayat tu kan, iaitu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi ingat, kita nanti akan kembali kepadanya juga. Munqalibun, wa inna ila rabbina. Kita semua kan, kita naik kenderaan ni, kita ingat mana akhirat, kita ingat kita ni mati.
mati aksiden kereta ke, mati apa ke, kita akan kembali kepada Allah. Itulah yang sepatutnya ingat. Jadi maknanya ingat mati, naik kenderaan tu kan, walaupun kita boleh kontrol dia sekarang ni, kita kena ingat mati. Kita ingat kita akan kembali kepada Allah. Jadi maknanya ingatan tu kalau kita baca dengan penuh perasaan, dengan penuh kefahaman terhadap doa-doa tu, kita akan Masya Allah kan, sangat hebat kita. Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Kathir di dalam kitab tafsirnya, dia mengatakan bahawa apabila Nabi SAW menaiki kenderaan, yang pertama sekali dia takbir. Dia akan takbir 3 kali. Kemudian Nabi SAW akan membacakan ayat ini kan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Nabi baca lagi satu doa lagi, iaitu apa? Doa ni iaitu doa ni bermula macam ni, Allahumma inni as'aluka fi safari hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda, dan seterusnya. Dan doa ni sangat cantik kalau kita naik kapal terbang Royal Brunei RBA Royal Brunei, maka dia akan bacakan doa ni setiap kali kapal terbang tu sebelum bergerak. Masya Allah kan. Jadi sebab itulah kan, akhirnya kan saya pun bila naik kapal terbang RBA ni kan, teringat kan, Masya Allah kan, teringat doa tu ada dibacakan. Maknanya dibacakan, jadi semua orang boleh dengar kan, dan orang Muslim Alhamdulillah kan, semua angkat tangan lah pada masa bacakan doa ni. Jadi Masya Allah, menyebabkan kita ni ingat, jadi sebenarnya doa ni lah, tapi paling kurang lah, paling kurang yang mudah pun kalau kita tak ingat ini, kita baca bahasa Melayu ke, ataupun paling kurang 2 tu, iaitu takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kemudian subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kalau boleh baca doa tu yang tadi tu, kalau boleh. Tapi yang 2 ni kita baca sebab itu mudah ingat. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berceritakan sekarang ni kepada kita semua tentang apa? Perkara part yang kedua. Dalam muka surat ini cerita yang lain sikit daripada dah habis tadi, cerita pasal naik kenderaan, pasal nikmat Allah Taala kepada manusia dan sebagainya. Sekarang beralih kepada cerita yang kedua, iaitu tuduhan manusia ni bahawa Allah Taala ini mempunyai malaikat-malaikat yang perempuan. Tengok kan, ini kejahatan manusia, kesesatan manusia yang dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Mekah berhadapan dengan orang Arab Quraisy. Mereka ni membuat tuduhan kepada Allah yang bukan-bukan, yang tak logik, yang kita nak kata. Jadi kan, kita baca di sini kan, semua keseluruhan sampai ke bawah dalam muka surat ni, dia akan ceritakan perkara ni. Kita tengok, waja'alu lahu min ibadihi juz'a. Mereka tu ialah orang kafir tu, menjadikan bagi Allah ini juz'a. Juz'a tu apa? Juz'a tu ialah al-walad. Juzuk maknanya ada juzuk, ada part juzuk maknanya mereka menjadikan bagi Allah itu lahu min ibadihi, daripada hamba-hambanya, juz'a. Dan hamba tu ialah hamba Allah lah, malaikat tu adalah hamba Allah. Kemudian juz'a, kemudian tu innal insana lakafurun mubin. Jadi Allah Ta'ala kata, terus Allah Ta'ala kata bahawa manusia ni kan kafur mubin. Kafur maknanya apa? Sangat-sangat kafir, sangat-sangat ingkar. Tengok kan, dia boleh kata pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ingat Allah ni macam kawan dia ingat Allah Ta'ala ni macam manusia, boleh dia kata-kata macam tu saja kan. Jadi Allah ni yang menciptakan mereka, menjadikan mereka Tuhan mereka. Tiba-tiba mereka kata, Tuhan ni ada anak. Anak apa? Anak perempuan. Apa dia anak perempuan? Jadi Allah Ta'ala kata, amittakhazu mimma yakhluqu banatin wa asfaqum bil banin. Tengok kan, dia katakan menjadikan ittakhazu mimma yakhluqu banatin. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan tu, yang perempuan itu untuk Allah, tapi asfaqun untuk mereka pula, mereka lelaki. Maknanya kalau lelaki tu anak mereka, kalau yang perempuan tu anak Allah. Kalau malaikat tu yang duduk bersama dengan Allah itu, yang dia katakan menjadi apa ni yang diciptakan oleh Allah tu, malaikat tu, itu adalah perempuan. Tapi kalau lelaki tu mereka. Tengok kan, jadi maknanya mereka beza kan. Nak katakan maknanya apa? Kenapa perempuan diberikan kepada Allah tu, dan yang lelaki itulah milik kami, dia kata. Kenapa? Dia nak katakan bahawa lemahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Itulah kan kejahatan manusia kan. Seterusnya Allah Ta'ala kata, wa iza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Yang mereka ni pula ni
kalaulah mereka ni beritahu, ni cerita kalau mereka ni dapat anak. Bila dapat anak, mereka pun diberitahulah, oi, kamu dapat anak perempuan, anak kamu ni perempuan. Maknanya lahir-lahir, isterinya lahirkan anak, kemudian dia beritahu bahawa bidan beritahu, kata, oh, kamu ni dapat anak perempuan. Maka muka dia kata menjadi hitam, wahwa kazim, dan marah. Tabiat orang Arab. Maknanya apa nak cerita pasal jantina. Jantina tu mereka ni, tapi yang itulah yang mereka nak marah, itulah mereka kata itulah Allah punya. Iaitu apa? Malaikat-malaikat tu ya Allah. Jadi sejak daripada dulu sebenarnya kan, sikap ni kan sikap menyatakan bahawa malaikat tu adalah perempuan tu sebenarnya daripada dulu lagi. Sampailah sekarang ni, kalau kita pergi ke negara-negara Eropah kan, kita tengokkan patung-patung yang dibuat oleh manusia ni kalau malaikat tu dengan ada sayapnya, itu perempuan. Dan begitu jugalah kita tengokkan kalau dalam cerita-cerita movie kan, movie daripada Hollywood lah kan, dia akan gambarkan kalau ada malaikat tu terbang, malaikat tu perempuan, malaikat. Tengok kan, gambaran ni kan masuk ke dalam pemikiran kanak-kanak, pemikiran kanak-kanak Islam kan, anak-anak kita kan, adik-adik kita kan. Jadi bila mereka lihat benda ni, mereka pun dapat gambaran sikit kan. Tengok cerita perempuan, tengok cerita malaikat tu perempuan, ada sayap tu betul malaikat tu, tapi budak perempuan. Akhir-akhirnya dia masuk dalam benak tu, menyebabkan fikiran mereka tu mengatakan bahawa tergambarlah bahawa malaikat ni perempuan. Inilah pengaruh daripada kejahatan, tuduhan. Benda ni maknanya berlaku sejak daripada 1400 tahun dulu lagi kan. Perkara ni dah berlaku sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini kan, waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mana malaikat itu adalah ibadur rahman, dia itu adalah hamba-hamba ar-rahman itu sebagai inas. Inas perempuan. Kemudian asyahidu khalqahum, Allah Ta'ala tanyakan, mereka tengok ke masa penciptaan malaikat tu? Mereka tahu ke? Mereka hadir ke masa penciptaan malaikat tu? Jadi Allah Ta'ala kata, satu ketabu syahadatuhum wa yus'alun. Maka Allah Ta'ala kata, apa yang mereka cakap ni, apa yang mereka kata ni akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan ditulis apa? Iaitu balasannya. Allah Subhanahu Wa Taala tak biarkan begitu saja, tapi Allah Taala akan ambil kira benda ni, apa yang berlaku ni Allah Taala akan balas mereka pada hari kiamat nanti. Kemudian dan mereka ni akan ditanya, wa yus'alun, mereka ni akan ditanya. Kemudian wa qalu law sya'ar rahman ma abadnahum. Tengok, ni tuduhan seterusnya kan. Tadi tuduhan malaikat tu perempuan, kemudian tuduhan seterusnya mereka kata apa kan, kami ni sebenarnya dia kata taklah menyembah malaikat tu kalaulah Allah Taala tak izin. Tengok, apa-apa ditampalkan pada Allah, apa-apa dikata Allah Ta'ala lah yang menyuruh mereka buat macam ni. Pelik betul manusia ni. Wa qalu law sya'ar rahman ma abadnahum, kami tak akan sembah malaikat kalau Allah Ta'ala tak izinkan, kalau Ta'ala tak kehendaki. Ini sebab Allah Ta'ala kehendaki. Ma lahum bidzalika min ilmin, mereka tak tahu apa pun. Kemudian inhum illa yakhrusun, mereka ni mengada-ngada. Mereka ni buat satu benda yang mana tak ada. Yakhrusun, mereka ni kan jahat betul kharas mereka ni kan. Kemudian selepas daripada tu Allah Ta'ala kata, am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Ataupun Allah Ta'ala kata lagi, adakah mereka ni ada kitab? Maknanya yang menyebabkan mereka boleh kata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala benda ni, benda tu. Mereka ni ada kitab ke? Ada bukti yang tertulis yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang mengatakan ini semua? Tidak ada jawapan dia kan. Jadi istifham situ, soalan situ bukan soalan tu tanya, tapi soalan situ nama dia istifham ingkari nama dia dalam bahasa Arab, iaitu apa? Persoalan yang mengingkari, yang menolak. Maksudnya apa? Ada pula, itu bahasa Melayu lah kan, kita cakap macam tu kan. Ada pula dia kata pada Allah macam ni, ada ke dia kata macam ni kan. Itu mana ada kan. Taina pun ada pula, ada kitab ke? Itulah. Kemudian tu bal qalu inna wajadna, itu jawapan mereka. Ayat yang terakhir pada hari ini, iaitu ayat 22 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini apa? Sebut apa? Dia kata sini, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami semua, dia kata, sebenarnya ni adalah sebab apa? Ikut tok nenek. Kami dengar semua, dia kata wajadna, kami dapati aba'ana, tok nenek kami, ayah kami, moyang kami, aba'ana ala ummah, berpegang kepada benda macam ni, berfahaman macam ni, i'tiqad macam ni kan, percaya kepada macam ni kan. Jadi kami warisilah.
Seterusnya, wa inna ala asarihim muhtadun. Kami ni, tengok kan dia guna perkataan tu kan, kami ni hanya mengikutlah petunjuk daripada asarihim, apa-apa yang ditinggalkan oleh tok nenek kami. Kita tak boleh engkar. Jadi kita tengok kan manusia atas dunia ni kan, ada orang beragama tidak betul, ada orang sesat kita lihat kesian kepada mereka kan. Kenapalah dia ni beragama macam ni, kat nama bukan Islam kan. Tak kira lah agama apa saja kan tak. Dia menyembah ni, menyembah patung. Jadi kita tengok orang ni bukannya tak cerdik kan, hebat-hebat semua kan, tapi mereka ni kan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, kenapa? Kerana dia warisi daripada tok nenek mereka. Kerana mereka berada di negeri ni, mereka ni bangsa ni kan, tok nenek mereka di bangsa ni, maka mereka mengikut. Walaupun mereka ni, apakah tidak boleh kita ni berfikir secara logiknya kan, secara apa, kaji sendiri kan. Ada yang mengkaji, ada yang kemudian telah masuk Islam, Alhamdulillah. Tapi tak ramai. Yang ramainya seolah-olah macam dah satu jadi satu. Kalau bangsa ni, negeri ni, maka agama ni lah dia. Walau bagaimana hebat pun dia, agama tu lah. Tapi dia tak faham pun setengah tu kan. Setengah tu, contohlah kata, setengah tu tak baca pun kitab-kitab tu kan, setengah tu tak pergi pun ke tempat sembahyang mereka kan. Tapi mereka masih berpegang. Kenapa? Tok nenek mereka. Tak boleh engkar. Ini adalah apa yang kita warisi daripada. Jadi inilah sebenarnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di kalangan orang Arab pada masa tu, inilah dia punya sikap dia kan, sikap yang tak betul, iaitu mengikut apa yang telah diwarisi daripada tok nenek. Bagi kita orang Islam, Alhamdulillah kan, kita mewarisi Islam kan, dan oleh kerana itulah kita jugalah mestilah memahami Islam ni. Jangan kita hanya mewarisi sahaja kan. Kita tak nak kita ni adalah, kenapa kita ni Islam? Kerana tok nenek saya Islam, maka saya kena Islam. Tak boleh. Islam tak boleh taklid. Islam tak boleh taklid. Iman tak boleh taklid. Iman ni bukan diwarisi kita sendirilah, setiap daripada kita mesti belajar, mesti tahu, mesti faham kan, kenapa kita berpegang kepada benda ni kan. Dan insya-Allah oleh kerana itulah pentingnya kita belajar, pentingnya ilmu, pentingnya kita membaca Quran. Insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukannya orang yang sesat, bukannya orang yang engkau murkai ya Allah. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita tutup majlis kita pada pagi ini, sesi kita pada pagi ini dengan surah Wal Asri dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.